Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ala Murshidah binti Badrul Hisam dari Unit Bahasa Melayu 1. Pada tugasan ini, saya akan menunjukkan beberapa kesalahan yang terdapat dalam karangan pelajar tahun 6. Antara kesalahan yang dinilai ketika penandaan kertas ialah kesalahan istilah atau kata, kesalahan imbuhan, kesalahan ejahan dan kesalahan tata bahasa. Kesalahan istilah bermaksud penggunaan kata iaitu penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak ayat atau situasi. Kesalahan imbuhan pula, penggunaan imbuhan ialah satu aspek yang dapat mengelirukan pengguna bahasa Melayu. Yang ketiga, kesalahan ejaan yang sering menjadi kekeliruan kepada pelajar. Lebih-lebih lagi terhadap pelajar yang sudah terbiasa dengan percakapan seharian menggunakan dialek setiap negeri. Contohnya seperti Lorat, Terengganu, Kelantan dan juga Perak. Akhir sekali, kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa bermaksud semua bentuk kesalahan dalam pembinaan ayat gramatis serta melibatkan hukum tata bahasa. Saya mulakan persembahan tugasan ini dengan kesalahan istilah. Pada baris pertama, pelajar ini menggunakan ayat salah satu keluarga. Di sini terdapat kesalahan dalam penggunaan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan sebuah fungsinya untuk benda yang besar dan tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Disebabkan pada baris pertama sudah menyatakan sebuah keluarga, tidak sesuai lagi untuk menggunakannya untuk menyatakan kerja-kerja yang sedang mereka lakukan. Jadi perkataan kerjanya perlulah ditukar menjadi kerja mereka. Ayat kedua pula terdapat kesalahan istilah atau frasa. Jadi ayat yang sepatutnya ialah esok hari sekolah akan memulakan sesi persekolahan pada tahun baharu. Beralih kepada perenggan kedua, pada waktu malam semua sedang bersiap-siap untuk ke sekolah pada hari esok. Di sini terdapat penggunaan kata hubung yang kurang tepat iaitu untuk dan pada. Sekiranya anda membacanya lagi dan lagi, anda akan menjadi keliru dengan makna yang disampaikan. Ayat yang sepatutnya ialah pada waktu malam semua orang melakukan persediaan untuk ke sekolah pada hari esok. Masih ada lagi kesalahan istilah yang terkandung dalam perenggan ketiga ini iaitu perkataan dan. Perkataan dan ialah kata hubung. Kata hubung tidak boleh berada di permulaan ayat. Pada perenggan ini juga, ayat ditulis dengan kita perlulah membalut buku yang baharu kita dapat supaya tidak mudah rosak. Tidak dinafikan lagi, masih ada yang keliru dengan perbezaan makna baharu dan baru. Baharu menyatakan objek atau subjek, manakala baru menunjukkan masa. Jadi, dalam konteks ini perlu menggunakan perkataan baru. Seterusnya, adik telah mengambil kesemua barangnya yang perlu digunakan seperti kotak pensel dan lain-lain. Perkataan telah itu menunjukkan masa lepas, tetapi perkataan perlu itu menunjukkan kejadian yang akan berlaku atau dalam bahasa Inggeris iaitu present continuous tense. Ayat yang betul ialah adik mengambil kesemua barangnya yang perlu digunakan seperti kotak pensel dan lain-lain. Kemudian, ayat memasang tali kasut tidak sesuai untuk menunjukkan perbuatan tersebut. Istilah yang betul ialah mengikat tali kasut. Masih dalam ayat yang sama, dibelikan oleh ayahnya, salah sama sekali. Ayat yang betul ialah dibeli oleh ayahnya kerana ini merupakan ayat pasif. Perenggan terakhir sekali, semua kerja-kerja. Kesalahan kata ganda kerana perkataan semua dan kerja-kerja sudah menunjukkan banyak ataupun jamak. Dalam hal ini, kita hanya perlu memilih salah satu iaitu semua kerja atau kerja-kerja. Perkataan ke bilik itu pula perlu dijarakkan kerana kata sendi nama ke perlu dijarakkan dengan perkataan lain. Kesalahan istilah terakhir ialah penggunaan untuk tidur dengan nyenyak perlu ditukar menjadi lalu tidur dengan nyenyak. Kesalahan kedua yang akan saya kupaskan ialah kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan di sini ialah penggunaan ter untuk menunjukkan keadaan sesuatu subjek atau objek. Penggunaan imbuhan ter juga menunjukkan perbuatan yang tidak sengaja.
Imbuhan ter bermakna paling atau sangat. Perkataan terlihat perlu ditukar menjadi kelihatan, di mana imbuhan ke, an menunjukkan kata membentuk kata kerja. Kesalahan ketiga pula ialah kesalahan ejaan. Ejaan pensil iaitu PENSIL sentiasa menjadi kekeliruan kepada pelajar. Ejaan sebenarnya ialah PENSEL, pensel. Kesalahan ejaan yang kedua dan ketiga itu ialah kerana kecuaian ataupun kurang penguasaan dalam perbendaharaan kata. Daripada perkataan tumpur kepada TUMPUL, seterusnya nyeyak kepada NYAK, nyenyak. Kesalahan terakhir ialah kesalahan tata bahasa. Adik pula sedang menyimpan buku ke dalam beg yang sudah dibalut oleh kakaknya. Perkataan pula perlu dibuang menjadi adik sedang menyimpan buku ke dalam beg yang sudah dibalut oleh kakak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.